An-nuru jundul qalbi, muka surat 388. Kama anna zulmata jundun nafsi. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَنْصُرَ عَبْدَهُ أَمَدَّهُ بِجُدُودِ الْأَنْوَارِ وَقَطَعَ عَنْهُ مَدَدَ الظُّلَمْ وَالْأَغْيَارِ. Nur adalah tentera yang membantu hati. Nur. Manakala zulam, iaitu kegelapan, adalah tentera yang bantu nafsu. Okey, saya kita nampak ada dua. Nur dengan zulam. Cahaya dan kegelapan. Cahaya ni dan kegelapan dua-dua adalah tentera. Cahaya, nur adalah tentera hati. Az-zulmah, kegelapan adalah tentera nafsu. Maksud dia, cahaya, nur, kekuatan bagi hati. Az-zulmah, kegelapan, kekuatan untuk nafsu. Makin duduk dalam kegelapan, nafsu makin kuat. Duduk dalam cahaya terang, hati kuat, keimanan kuat. Itu maksud dia, tuan-puan. Kenapa Ustazah pilih tentang hati tuan-puan, tentang amal dan hati? Sebab inilah fokus kita pada 10 akhir Ramadan. Apa fokus kita? Amalan yang diterima Allah. Baik yang sudah kita buat lama dulu, atau yang kita buat sekarang, atau yang bakal kita buat akan datang. Dan yang kedua, kita nak berikan fokus kita pada 10 malam terakhir ni, apa dia tuan-puan? Terhadap pembersihan hati, penyucian hati. Ya, sebab kesan kebaikan daripada puasa ini adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang bertakwa. Nabi kata at-taqwa hahuna, takwa itu kat sini, iaitu di hati, kat dalam. Jadi tuan-puan sekalian, masya-Allah, merayulah kepada Allah dalam sepanjang ni yang berbaki lagi Ramadan ni. Kena ada fokus tentang hati. Kena fokus, merayu. Wahai Allah, Kau yang tahu hati aku macam mana. Macam mana ya Allah hati aku ni? Tanya pula kat Tuhan. Macam mana ya Allah hati aku ni? Berkaratnya setara mana, busuknya setara mana, hanyirnya macam mana. Kau lah yang tahu ya Allah. Itu kita bermunajat. Sebab malam tu panjang. Tuan-puan nak isi apa? Kan daripada maghrib sampai pagi ni nama yang nak cari Lailatul Qadar ni panjang tuan-puan. Tapi bagi orang yang mengisinya dengan amal saleh, yang merasai kemanisan dan kelazatan amal saleh, terasa pendek. Pendek. Allah sekejapnya. Tapi sebahagian yang lain merasa sangat panjang. Sempat tidur 5 jam. Sempat tidur 6 jam. Ya, orang yang rasa pendek tu mungkin tidur dia 2 jam je. Kenapa tak boleh pendek ni? Ya kan tak sempat nak doa tu, tak sempat nak buat tu, tak sempat nak buat ni. Itu cerita ni. Jadi cuba tuan-puan bayangkan daripada maghrib, sebab kita nak dapatkan malam Al-Qadar tu. Daripada maghrib tuan-puan, ya Allah, berdoa, solat, ibadah, baca Quran, zikir, sedekah. Dan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Munajatnya akan ambil masa panjang. Muhasabah akan ambil masa panjang. Ya, bentang sejadah kat mana-mana dalam bilik ke, ya, kat dalam rumah kita tu. Muhasabah dia dapat boleh sampai 1 jam, setengah jam muhasabah. Ya Allah, tangan aku ni ya Allah, adakah ambil yang haram? Kau Maha tahu ya Allah. Kaki aku ni ya Allah. Muhasabah. Barulah muhasabah dengan hati kita, dia tak ngantuk tuan-puan. Bila kita munajat dengan Allah, dia takkan ngantuk. Ni kalau yang ngantuk ni, dia tak ada hati. Dia nak ibadah tapi tak ada hati. Dia nak buat sebab dia dengar ceramah apa semua kan. Jadi dia nak solat. Tapi hati tak sama-sama. Ngantuk. Tapi kalau bersama dengan hati, tak ngantuk. Tuan-puan tengok orang tengok cerita seram, cerita hantu. Di hati yang betul cerita hantu tu, ada dia ngantuk. Ya, tapi cuba orang yang tak berminat. Ikutlah hantu dah keluar, pontianak dah melompat, dia tidur juga. Sebab apa? Dia tak ada hati. Kalau ada hati bersama-sama tuan-puan, insya-Allah kita boleh kawal rasa ngantuk. Sebab apa? Ya Allah, munajat. Ni cadangan ustazah, ya.
Ustazah ada bawa sebenarnya dalam beg Ustazah. Kita tengok dalam beg ni. Ada buku kan. Ni bukan untuk jual ya tuan-puan ya. Tak, yelah kadang-kadang adalah ya, sebab-sebab penat ya dan sebagainya. Ustazah cuma nak bagi contoh tuan-puan ya. Contoh ni buku doa Qiyamil Lail, harga dia RM10. Maksudnya beli kat Mekah lah ni ataupun Madinah, tak ingat dah ya. Buku ni dalam ni semua dalam ni sampai muka surat 154 ni doa je, semua doa. Sama ada doa daripada ayat Quran, doa daripada Nabi SAW ataupun doa para ulama dibukukan, disusun. Ada cetakan nama dia doa Qiyamil Lail, ada cetakan namanya doa Us-Sahar, doa pada waktu sahur. Jadi tuan-puan sekalian, sebab kita tak nak rasa terlalu panjang malam tu sampai kita ngantuk, tak boleh buat apa kan. Jadi Ustazah rasa sangat bagus tuan-puan kalau kita memang ada buku rujukan doa. Sebab kalau semata-mata yang kita hafal ataupun yang kita nak, takut ada tertinggal. Betul tak tuan-puan? Takut ada tertinggal. Yang kita nak, kalau kita ni memang nak dunia je lah doa kita sepanjang Lailatul Qadar tu. Sedangkan doa yang Nabi baca lain, doa dalam Quran lain. Kita tak hafal. Ustazah pun tak hafal semua. Jadi bila tak hafal semua, kita sedar diri, kita pakai buku. Jadi tuan-puan, kalau tak boleh bahasa Arab, cari buku-buku doa bahasa lain. Ataupun yang ada terjemahan. Pilih. Okay, kita nak baca buku ni, doa ni, maknanya sepanjang 10 akhir Ramadan. Ustazah cuba baca tuan-puan, dia tak habis pun satu malam. Maknanya kena sambung malam esok. Tapi, Alhamdulillah kita rasa macam, ya Allah rasa puas dapat berdoa dengan doa yang ma'thur. Doa yang ada dalam Quran. Doa yang Nabi SAW amalkan. Dan doa yang diamalkan oleh orang-orang salih. Jadi baca. Jadi Alhamdulillah mudah-mudahan tak ada yang tertinggal. Takut doa kita hanya untuk diri kita je. Tak ada doa pun untuk umat Islam. Tak ada doa pun untuk orang-orang yang terdahulu. Ya, padahal dalam doa-doa Quran ada Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami rasa dengki kepada orang-orang beriman. Itu penyakit. Sakit hati dengan orang beriman, benci dengan orang beriman, dengki dengan orang beriman. Al-Quran ajar supaya baca doa-doa tersebut. Ya, jadi Ustazah sangat cadangkan tuan-puan, carilah buku-buku doa tu, susun sebelah tuan-puan. Apa kerja kita? Berdoalah. Yang daripada diri sendiri. Tapi kalau daripada diri sendiri ni tak lama sangat. Betul tak tuan-puan? Tak lama sangat. Ya. Lepas tu kan, apa lagi ya? Macam tu. Ya, jadi kita tu ada buku rujukan. Baca. Buku ni memang saya bawa sentiasa, insya-Allah. Pergi umrah, sa'i kan tuan-puan kan? Supaya tak terasa sa'i Safa Marwah 7 kali, baca buku doa. Doa. Niat nak bagi habis sampai pukul surat 151 tu, rasa Alhamdulillah, syukur dapat dah baca. Tak terasa. Ya? Tapi itu antara rahsia dia. Kalau buku ni, Ustazah baca semua. Kalau buku ni. Cuba baca semua. Dan kunci dia ada pada muka surat 58, ni muka surat 75. Salawatun ala nabiyil mukhtar. Doa khusus untuk Nabi. Jadi, kalau yang doa khusus untuk Nabi ni, ada 1, 2, 3, 4 muka surat. Kita cuba letakkan sebagai kunci. Setiap hari mesti wajib baca. Sebab ini doa khusus selawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan berkat ya, kita doakan khusus untuk Nabi. 4 muka surat tu doa khusus untuk Nabi SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Dapat cinta Rasulullah SAW. Jadi bila buat demikian ya tuan-puan sekalian, Ustazah perasan dia membantu kita.
Sebab Ustaz cakap ni dah ada dah yang lain-lain sahabat-sahabat yang ikut buat ya. Betul, bila kami bercakap baik dalam usrah tu sangat membantu. Sangat membantu ya. Jadi kita tu antara contoh solat tahajud 2 rakaat, baca doa, ambil satu doa. Dia ada tajuk dia. Sambung lagi 2 rakaat, berhenti baca doa. Sambung lagi 2 rakaat, berhenti baca doa. Jarum jam tu cepat dia berjalan. Tahu-tahu sahur. Tapi kalau tak tahu nak buat apa, ya Allah, rasa 2 rakaat yang baca surah Al-Ikhlas tu pun ngantuk. Ya, itu dengan terlekung sekarang tu tidur atas katil. Maknanya kita tak dapat zuk dia tu. Jadi itu cadangan ustazah. Puan-puan carilah buku-buku apa, buku doa yang maksur lah. Ya, doa daripada Nabi, doa daripada Quran. Ya, bacalah. Okey, ada kalau ini boleh bantu juga doa mihrab. Doa mihrab ni adalah wirid-wirid doa-doa. Boleh juga ni membantu. Ada himpunan zikir munajat ilahi juga boleh bantu. Ya. Ambillah mana-mana lah tuan-puan ya. Buku yang doa yang ada. InsyaAllah mudah-mudahan dapat mengisi malam-malam akhir Ramadan ni dengan baik. Muslimat sekalian, dan kita menjurus kepada apa dia? Soal tazkiyatun nafsi. Kita bercakap pasal ibadah pada malam-malam akhir Ramadan, kita jangan lupa 2 perkara. Nabi sebut, tuan-puan sekalian, yang paling banyak memasukkan manusia dalam syurga ni 2. Yang paling banyak memasukkan manusia dalam syurga ni 2. Apa dia? Taqwa Allah, ketakwaan kepada Allah. Dan yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Jadi 2 ni kena jaga tuan-puan. Jangan pula kita semangat ni nak buat amal soleh, tapi kita sakitkan orang. Pergi masjid, ya, kita itu tempat kita pula dah. Padahal mana dekat masjid kita boleh cop tempat kita, betul tak? Cuba bayangkan tuan-puan, kalau kita dan orang lain duduk kat situ, lepas tu kita kata, maaf ya, di tempat saya. Agak-agak menyakitkan tak orang tu? Menyakitkan. Itu bukan husnul khuluq. Minta maaf saya cakap. Itu bukan husnul khuluq. Sebab apa? Mana ada masjid kita boleh cop tempat. Tapi ni tempat saya. Ataupun boleh tak duduk belakang? Sebab ni geng saya. Pula dah. Ini saya cakap ni benda ada tuan-puan. Bukan sengaja reka. Mungkin dia cakap elok-elok, maaf ya, boleh tak duduk belakang? Boleh tak duduk belakang? Saya nak duduk sini. Sebab kita orang berdua kawan baik. BFF, bestie. Bukan masalah bestie BFF. Kita jaga akhlak. Akhlak ni, ini 2 perkara yang paling banyak masukkan orang dalam syurga. Kok jatuh malam tu Lailatul Qadar, akhlak tu sendiri dapat pahala yang banyak. Akhlak tu. Datang masjid. Elok dah iktikaf kat masjid. Langsung tak bertegur sapa dengan orang sebelah. Seolah-olah macam orang ni tak wujud ke? Macam mana ke? Ini akhlak. Sepatutnya kita tahu apa ibadah kita nak buat malam ni. Akhlak tu ibadah. Yang paling banyak memasukkan manusia dalam syurga. Yang memberatkan timbangan amal yang kurang tuan-puan. Tiba-tiba naik, apa orang kata, naik, mengangkat dia punya timbangan amal sampai dia heran. Orang lain heran. Apa dia buat sampai amalan dia naik tinggi? Maka dia jawab, kemuliaan akhlak yang ada padanya. Jadi kalau kita ke masjid tuan-puan sekalian, niat iktikaf, santuni orang, silaturahim. Apa salahnya kan? Senyum. Assalamualaikum. Lepas tu kita fokuslah ibadah kita. Tapi adalah bertegur sapa tu. Ini macam tak kenal je. Ya, buku bungkus sejadah apa semua masuk dalam beg tu. Orang tu mungkin macam ada hati nak bercakap dengan kita. Tapi cara kita tu macam tak teringin untuk mengenal sesiapa pun. Tu berat juga. Ini akhlak. Jadi tuan-puan, akhlak tu akan mendatangkan pahala yang besar kepada kita. Besar pahala. Senyum dengan orang. Ya, bertegur sapa. Nampak orang tu rakaat yang ke-8 tu kan. Dah tak boleh bangun duduk. Bagi ayat-ayat yang baik.
Tak apa, duduk pun boleh. Kita tegur dia macam tu kan. Ni tak. Sikit lagi, sikit lagi. Takkan 8 pun dah keren. Aduh, layan. Ya. Cakaplah yang elok-elok. Kan, kok ya pun. Yelah, ada orang kata kena bagi semangat cara macam tu. Tak tahu tak usah saya. Kalau orang tu biasa, okey lah kot. Ya. Kita cakap yang elok-elok. Masya Allah. Akhlak mulia. Dekat rumah nanti macam tu juga. Akhlak mulia dengan suami, dengan anak-anak. Dengan mak ayah kita. Ya, termasuk 10 akhir Ramadan. Saya cuba sebut benda-benda yang takut kita terlupa lah tuan-puan Banyak dah kawan ceramah pasal ni kan. Antaranya adalah menyantuni mak ayah kita pada 10 akhir Ramadan. Kita mungkin terlupa. Kunci tu besar, kunci tu penting. Jaga. Ya, telefon mak kita malam-malam. Kan, telefon. Jangan tengah malam sangat, takut pula dia kan. Dia kan ada berita apa kan ya. Telefon, lepas maghrib. Assalamualaikum mak, mak makan apa tadi? Mak doakan saya dengan anak-anak mak ya. Kan berbudi tu malam tu. Ya, telefon mak, mak ada nasihat-nasihat apa-apa ke? Mak rasa bila Lailatul Qadar mak? Kalau tanya mak kita, mak tiap malam Lailatul Qadar. Malam ni, mak kata, semalam mak kata malam semalam. Yelah setiap malam. Kita bercakap, berborak menyantuni tuan-puan dengan mak ayah kita, kita berborak pun menyenangkan hati mak ayah kita. Betul? Saya jadi mak dah tahulah tuan-puan. Anak kita datang berbual je. Banding anak buah hal sendiri tak nak berbual, itu memang rasa macam ketat dia hubungan tu, tegang. Tapi anak kita telefon, ada apa? Mak kata tak ada saja nak cakap dengan mak. Malam ni malam 23. Mak jangan lupa doakan saya, mak. Doakan anak-anak saya. Santuni. Ya, minta maaf dengan mak kita. Itu memang wajib minta maaf dengan mak. Sebab apa? Confirm tuan-puan, kita memang berdosa dengan mak ayah kita. Sebab kita tak dapat menyempurnakan seluruh bakti yang sepatut dan sewajarnya kepada mak ayah kita. Kita ada teman pun dia. Ya? Dia seseorang kan, ada sebahagian mak-mak tu seseorang je, ayah seseorang. Memang, mak, maaf saya mak. Sebab apa? Sebab saya tak dapat menemankan mak. Ambil yang kat situ pun akan jadikan kita ni tawaduk, rendah hati dengan mak. Sebab apa? Kita ada benda kita tak boleh buat. Tak cukup bakti kita pada mak ayah. Jadi jangan terlupa tuan-puan, 10 hari akhir Ramadan ni santuni mak kita. Apatah lagi kalau mak ayah tu duduk sekali dengan anak-anak. Santuni, layan makan minum dia. Dia ibadah, bagi letak sebelah dia air mineral, buah tamar, kopi. Ya Allah, sejuknya hati mak tu. Ni apa dia ni? Ni kopi mak, kalau mak ngantuk mak minum. Supaya mak dapat berjaga malam ni. Anak kita santuni tuan-puan. Tapi kadang-kadang kita tak nampak benda tu. Kita punya ananiah, keakuan dalam beribadah pun tinggi. Ya, padahal ini adalah antara amal ibadah yang kita patut buat pada akhir Ramadan ini tuan-puan, berlipat kali ganda nanti ganjaran untuk kita. Lebih-lebih lagi yang saya cakap tadilah, minta mak doakan, minta nasihat mak dan minta maaf daripada mak kita. Ya. Sama juga apa lagi yang kita nak buat di 10 akhir Ramadan. Bersihkan hati kita dengan orang keliling kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Jangan ada dendam, jangan ada kemarahan, jangan ada apa semua. Kita kata, ya Allah, aku lebih-lebih lagi nak minta ampun kau, ya Allah. Jangan aku pula tak ampun orang. Betul tak? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukankah cerita keampunan yang menjadi doa yang Nabi ajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah? Tentang ampun. Ya Allah, ampun aku, ampun aku, ampun aku. Tapi kita dengan Cik Leha, dia tu sampai mati mak takkan ampunkan. Kita Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, tapi tidak dapat mendidik hati kita supaya bersih dengan memaafkan. Jadi lapangkan hati. Ya Allah, pada akhir-akhir Ramadan ni, ya Allah, aku tak nak terlekat ataupun tersekat dengan apa pun.
Ada orang yang bersalah dengan aku maafkan. Ada orang aniaya aku maafkan. Ada orang yang tak sengaja ke semua ya Allah tidak ada urusan dengan aku lagi. Semua aku dah bebaskan mereka, dah lepaskan. Ya, aku berharap Engkau saja ya Allah mengganjari atas perjuangan aku nak maafkan semua orang ni, maka berikanlah aku qalbun salim. Contoh macam itulah kita munajat. Bersihkan. Itu ibadahnya tu pun ibadah hati. Ya, tapi kalau tongak, pagi esok mandang suami sakit hati. Ya, itulah awak tak bangun, tengok saya bangun 20 rakaat malam tadi. Pula. Tak ada apalah tuan. Ya, kalau macam itulah kesan dia pagi esok tu, tak ada apalah ibadah yang malam. Patutnya makin melembutkan hati. Ya, makin bertolak ansur, makin memaafkan, makin menghargai, menghormati. Ini ibadah hati tuan-puan. Takut kita terlepas pandang. Kita hanya pandang rakaat solat saja. Kita hanya pandang lembaran-lembaran Quran yang kita nak baca saja. Tapi kita lupa yang Allah pandang adalah hati kita. Hati yang baca Quran tu biar hati yang bersih, hati yang ikhlas. Ya, hati yang sujud rokok tu biar hati yang hanya mengharap Allah, hati yang mengharap keampunan Allah, hati yang boleh memaafkan orang. Barulah insya-Allah kita terbentuk dan terdidik dengan madrasah Ramadan ini. Boleh ya sahabat-sahabat sekalian? Itulah ya yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya minta maaf salah silap, kekurangan dan kelemahan. Ya, mudah-mudahan kita dapat saling mendoakan. Ya, tuan-puan, kita tak tahu bila jatuhnya Lailatul Qadar. Mungkin ada yang kata dah Ustazah. Ya, kalau orang kata dah sudah, tak payahlah pedulikan tuan-puan. Sebab apa? Belum tentu betul. Ini lemah semangat. Balik rumah, kenapa? Leha kata dah sudah dah bang semalam. Tidurlah kita. Ya, tak ada orang tahu pun. Itu rahsia Allah ya. Rahsia Allah. Biarkan kita ibadah kerana Allah. Ganjil ke genap ke, kita buat. Cuma ganjil tu digandakan. Ustazah, kalau ada orang tak boleh, yang tak tidur langsung tu memang saya tapik lah. Ustazah tak boleh tuan-puan. Ustazah kalau tak tidur langsung, so esoknya kan ada kuliah ada apa, itu nanti Ustazah pitam terus. Sebab dah pernah macam tu ya. Jadi Ustazah akan tidur juga. Tapi tidur yang dirancang. Tak sama dengan tidur yang tak rancang. Tidur tak rancang ni sama macam tuan-puan tidur dalam kuliah Ustazah. Ustazah maafkan. Sebab saya tahu tuan-puan tak datang rancang nak tidur. Ke memang niat nak tidur tadi? Datang kuliah Ustazah ni kan, ambil kursi, bersandar. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Saya percaya tuan-puan tak rancang. Ada tak yang kunci jam? Nak tidurlah kuliah Ustazah ni sejam, kunci jam. Tak, maknanya tak rancang. Itu tidur tak rancang. Tidur malam hari ni takut terlajak, rancang. Tak lama pun. Mungkin paling lama 1 jam. Sebab hak tubuh badan kita kan, kita pun mungkin tak biasa berjaga sepanjang malam. Jadi, pukul 12 sampai pukul 2 pagi nak tidur, rancang. Ada orang lain buat bergiliran. Suami bangun dulu. Sekarang, abang tidur, saya bangun. Pas button. Buatlah, rancanglah elok-elok. So, kalau Ustazah, saya buat macam tu juga lah. Dia tak boleh dah straight tak tidur, pitam pun sampai pagi tu. Saya pernah buat. Ya, jadi, pas button. Yang ni tidur, yang ni bangun. Yang ni tidur, yang ni bangun. Supaya kita dapat kekuatan tenaga sikit. Sebab kita bukan ahli ibadah yang sebenar-benar macam ahli ibadah tu. Kita sedar dirilah tuan-puan ya. Yang penting apa dia? Berdoa pada Allah, minta dengan Allah. Bersihkan hati ya tuan-puan, bersihkan hati. InsyaAllah kalau bersih hati ni Allah bagi. Bersihkan hati. Banyak minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan kita mendapat nikmat. Ya, malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Ya, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.